Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya Yunus. Dan saya Sadia. Sebelum itu kami ingin mengucapkan selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu kepada ibu saya dan ibu mertua saya dan ibu-ibu di seluruh negara semua. Kami adalah master dealer di Public Gold dan kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan wang kepada cara yang lebih efektif, iaitu dalam membina dana persaraan dan dana pendidikan anak-anak. Untuk perkongsian kita pada petang ini, saya akan berkongsi 5 tips beraya dengan lebih bergaya dengan barang kemas yang berkilauan. Saya akan berkongsi tips-tips untuk anda semua. Saya. Assalamualaikum, salam Ramadan, selamat Hari Ibu buat semua ibu di seluruh dunia dan selamat Hari Ibu kepada ibu saya Mazhar Muhammad dan juga kepada ibu mertua saya. Jadi untuk perkongsian sempena Hari Ibu ini, kita selalunya ambil maklum ya, kalau berkenaan dengan ibu kita selalunya ada banyak barang kemas yang mereka simpan. Jadi, apa kata sempena Hari Ibu ini anda boleh meluangkan masa yang berkualiti dengan ibu anda. Jika anda berada satu rumah dengan ibu anda boleh buat aktiviti ini bersama sempena persiapan untuk Hari Raya. Jadi, ini adalah sesi khas sempena Hari Ibu. Jadi, sebelum saya kongsikan tips-tips untuk berkenaan dengan bergaya, dengan lebih bergaya dengan barang kemas yang berkilauan, jadi saya mohon anda semua untuk kongsikan video ini dengan sahabat-sahabat anda. Jika anda ada Facebook page, boleh kongsikan di Facebook page anda. Dan jika anda ada grup, boleh kongsikan di grup-grup anda. Lebih ramai yang mendapat akses kepada video ini, maka lebih ramai akan dapat mengetahui ilmu berkenaan dengan barang kemas, emas, public gold dan juga PG Mall. Suka saya nak nyatakan bahawa hari ini adalah sesi FB Live kami yang ke siri 47 dan ada banyak perkongsian yang kami telah buat sebelum ini. Jika anda berminat nak mengetahui lebih mengenai dengan perkongsian video-video pada sebelum ini, anda boleh lihat pada bahagian video di Facebook page ini. Terdapat banyak koleksi video dan juga boleh tonton di YouTube kami Yunus dan Sadia. Jadi tanpa membuang masa, saya kongsikan apakah tips tersebut. Sebentar ya, saya sedang. Alright, 5 tips beraya dengan lebih bergaya dengan barang kemas yang berkilauan. Tips yang pertama untuk mendapatkan barang kemas yang berkilauan adalah dengan menggunakan cucian pencuci pinggan mangkuk. Jika anda mempunyai barang kemas yang lama ataupun ibu anda mempunyai barang kemas yang lama yang agak luntur, jadi boleh gunakan tips ini untuk memastikan barang kemas tersebut kembali berkilauan. Bagaimana caranya? Pencuci pinggan mangkuk contohnya lah, kita ada sunlight ke glow ke macam-macam pencuci pinggan mangkuk yang kita gunakan di rumah. Jadi dicampurkan dengan air suam boleh berkesan untuk kebanyakan barang kemas bagi mencucinya, dan ianya selalunya adalah salah satu cara teknik pencucian yang paling mudah yang boleh dibuat di rumah. Jika perhiasan anda tidak mempunyai batu permata atau apa-apa lagi yang macam ada krom ke apa, ianya adalah lebih sesuai dan boleh rendam barang kemas tersebut dalam kira-kira 15 minit dan kemudian bilas dengan berhati-hati. Jika barang kemas anda mempunyai batu permata, jadi pastikan bila anda buat rendaman itu, bahagian batu permata itu tidak terendam sekali di dalam air rendaman tersebut. Ini bagi mengelakkan terdapat sebarang deposit daripada macam kotoran daripada sabun-sabun ke sabun pinggan mangkuk tu yang melekat di antara batu permata dan juga emas yang barang kemas anda. Jadi
pastikan ia bila kalau katakanlah ianya terperangkap, ianya akan menjadi satu kekotoran pula kalau tidak dibersihkan dengan baik. Jadi sebab itu kalau barang kemas tu adalah solid ya, barang kemas yang memang hanya emas kuning saja, ianya adalah lebih sesuai. Jika barang kemas anda adalah barang kemas yang macam emas putih, kena pastikan sama ada ianya betul-betul bersesuaian ataupun tidak. Dan selepas dah buat rendaman, dan bolehlah ambil dan kita keringkan sehingga kering betul-betul ya. Salah satu cara kalau ada batu permata tu dan ada kita nak bersihkan, jadi ambil kain lap, ambil sabun yang pencuci pinggan mangkuk tu dengan bersama dengan air, kita lapkan bahagian emas barang kemas tersebut dengan berhati-hati. Jadi bila kita lap, selepas kita lap jangan lupa untuk bilas, kerana bila emas tersebut bila dengan pencuci chemical ya, kita tak nak sebarang chemical tersebut tertinggal pada barang kemas kita. Jadi kena pastikan kita buat dalam keadaan yang baik dan kemudian insya-Allah barang kemas anda akan berkilau semula seperti baru. Okey, jadi kalau nak repeat ya, kalau kita selalu ulangkan prosedur ini, ianya adalah baik untuk memastikan ianya sangat-sangat berkesan agar ia lebih berkilau. Tetapi adalah lebih baik untuk memastikan bahawa adakah barang kemas anda itu sesuai ataupun tidak. Untuk teknik ini adalah kita kena pastikan barang kemas itu adalah barang kemas yang memang tulen. Katakanlah emas 916, ianya tidak mempunyai krom ke, ataupun ianya bukannya campuran macam kalau barang kemas 18K, mungkin dia memang dah pudar. Jadi kalau bila nak buat tu, dia mungkin tidak berapa berkilau berbandingan 22K. Okey, jadi sekarang ini adalah tips yang pertama. Saya nak kongsikan pula macam mana anda nak mencuci barang kemas anda supaya ia lebih berkilau pada hari raya nanti. Okey, apakah tips yang kedua? Saya kongsikan untuk tips yang kedua. Yang ini adalah menggunakan berus gigi lembut. Jika anda mempunyai berus gigi yang lembut ya, boleh juga gunakan. Jika anda menggunakan teknik ini untuk kaedah pembersihan dengan tepat, jadi anda perlu pastikan berus gigi yang digunakan itu adalah sangat lembut, kerana kita kena ingat bahawa barang kemas kita ni dia adalah emas 916. Ini saya lebih menunjuk kepada emas 916 ya. Yang walaupun kita rasa macam dia keras, tapi sebenarnya barang kemas ni masih lagi lembut. Jadi kalau kita gunakan macam berus sagat ke, yang itu memang tidak sesuai. Nanti bercalar pula kita punya barang kemas. Jadi pastikan kita menggunakan berus gigi yang lembut. Jadi bagaimana cara kaedahnya, iaitu kita ambil berus gigi dan kita ambil air sabun dan kita boleh juga letakkan lemon ya, letakkan, kemudian kita beruskan kita punya barang kemas itu dengan cara yang lembut. Jadi kita dipkan, kita ambil berus gigi tu, kita dipkan dekat air sabun dan kemudian kita beruskan pada barang kemas ini. Jadi apakah jenis barang kemas yang sesuai? Semua boleh, tetapi kalau macam lebih sesuai, kalau macam barang kemas yang macam style macam ni ya, macam barang kemas yang dia banyak berkerawang, dia macam cincin yang berkerawang ke apa, yang ini, ataupun kalau ada yang gelang ya, yang berkerawang, macam saya punya ni tak adalah berkerawang sangat, tapi ada juga gelang ataupun rantai tangan yang berkerawang. Jadi ianya sangat sesuai, kerana bila dia berkerawang ni, dia berbunga-bunga, dia ada kawasan-kawasan yang sangat-sangat masuk ke dalam yang perlu dibersihkan. Jadi beruskan dengan perlahan-lahan. Selepas itu anda akan lihat barang kemas anda akan lebih baik lagi, berkilau. Dan sebelum nak dia dah macam bila kita dah berus tu, pastikan kita basuh, bilas balik dengan air supaya air tersebut akan memastikan sabun yang kita guna tu tidak melekat pada
barang kemas. Jadi apa-apa prosedur yang kita gunakan, walaupun kita menggunakan berus gigi yang lembut, kita juga menggunakan sabun dan juga lemon dalam kita punya campuran tu ya. Jadi pastikan kita selepas kita buat prosedur nak berus perlahan-lahan pada barang kemas kita tu, kita pastikan kita bilas barang kemas itu dengan baik selepas ianya telah diberus. Jadi anda boleh lihat barang kemas tersebut lebih berkilau. Kalau anda tak percaya, anda ambil gambar sebelum anda cuci dan anda bandingkan dengan gambar yang anda ambil selepas barang kemas itu telah dicuci. Jika anda dah buat prosedur tersebut, anda nak kongsikan dengan kami, boleh letak di bahagian komen dan kita boleh lihat bagaimana anda mencuci barang kemas anda di rumah sahaja dan anda boleh bergaya dengan barang kemas yang lebih berkilau pada hari raya nanti. Janganlah buat prosedur ni lambat-lambat ya. Kalau lambat nanti kan kita nak dekat raya dan minggu depan ni dah tak sempat, dah banyak lagi benda-benda nak buat. Jadi sekarang ni masih ada lagi beberapa hari. Apa kata kalau anda luangkan sedikit masa dalam 30 minit, 60 minit untuk proses membersihkan barang kemas yang bakal anda pakai pada hari raya nanti. Okey, baiklah, saya dah kongsikan tips yang kedua. Sekarang ini saya nak kongsikan tips yang ketiga untuk memastikan barang kemas anda berkilauan di hari raya. Okey, jadi untuk tips yang ketiga adalah menggunakan air panas. Okey, untuk cara ini, kaedah pembisahan menggunakan air panas adalah juga berkesan dengan menenggelamkan barang kemas tersebut di dalam air yang mendidih. Ia sepatutnya menyebabkan grease dan kotoran yang terbina pada barang kemas tersebut akan terapung dan akan keluarlah daripada barang kemas anda. Walau bagaimanapun, kaedah ini boleh menyebabkan barang kemas anda yang mempunyai batu permata longgar ya. Jadi ianya adalah sangat-sangat penting untuk berhati-hati semasa menggunakan prosedur ini agar anda tidak masa gunakan air panas tu kan, menggunakan periuk air panas tu, anda pula yang terkena air panas ataupun barang kemas tersebut boleh tercalar jika anda tidak buat berhati-hati. Jadi pasal apa kan kita gunakan periuk, dan bila anda nak ambil barang kemas tersebut, jadi mungkin anda menggunakan sudip besi juga, dan masa tu air panas mungkin akan menyebabkan kecalar. Jadi pastikan ya, menggunakan bila letakkan dalam air panas tu, kalau anda nak menggunakan sudip bila untuk ambil balik barang kemas tersebut, gunakan sudip kayu, bukannya gunakan sudip yang besi punya. Jadi anda juga perlu berhati-hati ya semasa prosedur ini, kerana jangan sampai anda pula terkena air panas ataupun terkena periuk panas. Nanti kan melecur pula kan. Dan nak raya ni tak naklah pula ada sebarang kecederaan kepada anda. Jadi untuk prosedur ini hati-hati, dan apabila barang kemas tersebut telah kira orang kata macam dimasak ya di dalam periuk tersebut, bila anda dah keluarkan, keringkan dengan baik dan anda boleh melihat perbezaannya. Jadi kalau nak lihat perbezaan, anda sebenarnya boleh ambil gambar sebelum dan selepas. Jadi anda lihat sama ada barang kemas tersebut ada terdapat perbezaan ataupun tidak. InsyaAllah akan ada perbezaan, kerana kalau katakanlah barang kemas yang anda pakai itu adalah barang kemas harian dan anda selalu menggunakan untuk pelbagai aktiviti di rumah, mungkin terdapat daki-daki yang termasuk dekat dalam barang kemas anda itu. Jadi bila anda panaskan dengan air panas, jika ada grease ataupun kotoran, ianya boleh terlerai daripada barang kemas anda. Jadi kalau nak gunakan prosedur ini, hati-hati kerana anda sedang menggunakan dengan benda yang panas. Jangan sampai tangan melecur ataupun air panas tertumpah ke apa. Jadi hati-hati jika hendak menggunakan prosedur ini. Okey, sekarang ni saya nak kongsikan pula tips yang keempat untuk mencuci barang kemas anda agar ianya berkilau dan untuk anda bergaya di hari raya dengan barang kemas yang lebih berkilauan, bergemelapan nanti barang kemas tu ya.
Okey, sekarang ni saya kongsikan cara yang keempat, iaitu menggunakan teh. Untuk ini memang ramai orang dah tahu rasanya, tapi saya suka nak kongsikan sekali lagi, iaitu rendaman barang kemas pada air teh juga boleh digunakan untuk membersihkan barang kemas. Jadi, sediakan parti air teh yang pekat sebelum rendamkan barang kemas pada parti teh tersebut. Paling kurang adalah sejam, dan lagi lama anda buat rendaman tersebut, ianya adalah lebih baik. Ada orang kadang-kadang dia buat semalaman, jadi sebelum nak tidur dia rendamkan. Jadi setelah anda dah rendam yang dah lama tu, kemudian ambil berus gigi yang lembut ya, untuk beruskan barang kemas tersebut, dan insya-Allah barang kemas anda akan berkilauan. Dan saya suka juga nak pastikan untuk anda, jika menggunakan prosedur ini, gunakan berus gigi yang lembut dan bukannya berus gigi yang macam dawai sagat tu ya. Jadi kalau gunakan berus yang tidak bersesuaian, barang kemas anda akan tercalar. Jadi barang kemas anda ni, anda bila nak cuci adalah sangat-sangat baik kalau anda berus dengan perlahan-lahan dengan menggunakan berus gigi yang lembut, dan rendamkan dalam air teh, rendaman dalam 1 jam ataupun kita rendamlah sampai semalaman. Itu yang orang selalu buat. Jadi sekarang ni saya nak kongsikan tips yang terakhir untuk hari ini. Kalau kita sempat, kita bagi bonus ya. Okey, yang kelima, untuk cara anda mencuci barang kemas anda supaya ianya berkilauan untuk anda pakai semasa hari raya nanti. Okey, yang kelima iaitu menggunakan alkohol. Ini merupakan cara terakhir pembersihan rumah yang kita dapat melihat untuk membersihkan kita punya barang kemas dengan menggunakan alkohol. Kalau anda menggunakan macam tahu tak, kita ada tisu ya, tisu basah tu. Tisu basah tu kalau anda bukan yang tisu untuk baby wipes tu. Baby wipes tu mungkin tak ada alkohol. Tapi kalau tisu basah yang biasa untuk kegunaan kat rumah, kalau kita nak melap kita punya peralatan kat rumah, ianya juga mempunyai alkohol. Itu juga adalah salah satu cara untuk anda mengelap barang kemas anda. Menggosokkan alkohol adalah cara yang sangat berkesan, namun ia boleh mengeluarkan sisa kotoran pada barang kemas. Ia juga menawarkan kelebihan dengan membasmi kuman pada barang kemas anda tanpa menggunakan air mendidih ataupun bahan kimia yang lebih berat lah, yang lebih kuat bahan kimia tu. Kerana kita kena ingat, kalau bahan kimia terlalu kuat, ianya boleh menyebabkan barang kemas anda boleh pudar juga ya. Jadi sebab tu kalau nak menggunakan bahan kimia ni, kena berhati-hati, kena tengok bahan kimia apa yang kita boleh gunakan. Walau bagaimanapun, menggosok alkohol ini sebenarnya tidak sesuai untuk semua barang kemas ya. Yang ni disclaimer, kena ingat ni, bukan semua barang kemas sesuai untuk menggunakan teknik ini. Iaitu kerana kita kena ingat, kalau katakanlah barang kemas anda mempunyai batu permata, jika anda menggunakan alkohol, mungkin dia punya gam dia untuk melekatkan batu permata anda dan juga barang kemas anda dengan emas yang mengikat barang kemas tu, gam dia boleh terlonggar, nanti batu permata boleh terkeluar. Jadi kena pastikan, kalau katakan saya mempunyai barang kemas yang tanpa batu permata, jadi tiada masalah. Tetapi kalau anda mempunyai barang kemas yang mempunyai batu permata, kena pastikan bahawa ianya kalau nak lap, hanya lap di bahagian yang tertentu saja, yang tidak melibatkan dia punya joint ya, dia punya tempat antara batu permata dan barang kemas tersebut dipegang ya. Dan pada masa yang sama, barang kemas yang mempunyai batu permata, sebenarnya lebih baik kita jangan gunakan teknik ini, kerana ini bagi memastikan bahawa barang kemas anda dicuci dengan baik tapi tidak merosakkan barang kemas itu sendiri. Okey, itu adalah 5 tips untuk mencuci barang kemas. Saya nak tengok jam sekejap. Okey, kita masih ada masa. Jadi oleh itu saya nak kongsikan lagi 4 tips
tips bonus bagaimana anda boleh mencuci barang kemas anda. Okey, secara tips bonus ini saya just nak pergi secara laju je. Kaedah lain yang boleh digunakan untuk mencuci barang kemas adalah menggunakan amonia, ubat gigi, air asam jawa dan cucian oleh pihak yang lebih profesional di kedai emas. Jadi sekarang ni saya just nak go through sangat-sangat laju, iaitu menggunakan amonia. Amonia ini adalah bahan yang berkesan, tetapi salah satu sebab menggunakan amonia ini boleh menyebabkan barang kemas anda juga akan rosak. Jadi kalau nak gunakan amonia ni, dia kena berhati-hati kerana amonia ini dia boleh juga menyebabkan kelunturan pada barang kemas anda. Jadi kalau anda nak menggunakan amonia, dia boleh menggunakan 6 bahagian air dan 1 bahagian amonia dicampurkan dan kemudian rendamkan barang kemas anda. Dan lepas dah rendam, jangan rendam lebih daripada 1 minit kerana untuk mengelakkan kerosakan pada barang kemas anda. Jadi maksudnya anda rendam ni kena ada timer lah, tak boleh lebih, jangan lama. Dan anda juga perlu bilas dengan teliti untuk pastikan tiada amonia yang masih terlekat lagi pada barang kemas anda. Jadi amonia ni walaupun ianya berkesan, ianya boleh menyebabkan turun warna pada barang kemas anda dan boleh merosakkan barang kemas. Oleh itu kena ingat, kalau nak menggunakan amonia sebagai pencuci barang kemas anda untuk ianya berkilau, anda lebih baik berunding dulu dengan pakar sama ada barang kemas anda ini sesuai ataupun tidak menggunakan teknik ini. Dan kena ingat, bukannya rendam amonia tu semalaman ke apa, tidak ya. Kalau nak rendam menggunakan amonia tidak lebih daripada 1 minit. Jadi maksudnya ianya kena sangat-sangat sekejap kerana ianya amonia tu sendiri adalah sangat kuat dan boleh melunturkan barang kemas anda. Jadi kalau katakanlah ya anda mendapat nasihat daripada orang yang tidak bertauliah menggunakan amonia untuk cuci, hati-hati. Jadi sebab tu saya sediakan video ini untuk memastikan anda tahu cara bagaimana mencuci dengan betul, kerana kalau pencucian digunakan dengan cara yang salah, barang kemas anda akan rosak. Okey, yang cara kedua bonus ya, yang orang juga boleh gunakan adalah menggunakan ubat gigi. Untuk ubat gigi ni senang je. Kita ambil ubat gigi kita ambil kita punya berus gigi yang lembut. Lepas tu kita beruskan barang kemas tersebut dengan berhati-hati dan kemudian kita rinsekan, kita bilaskan barang kemas tersebut. Dan insya-Allah barang kemas anda akan nampak perbezaannya. Jangan lupa untuk ambil gambar sebelum dan selepas supaya anda sendiri dapat lihat bagaimana perbezaan tersebut. Jadi yang seterusnya untuk bonus juga ya. Okey, sekarang ni adalah menggunakan air asam jawa. Jadi salah satu ini cara petua orang-orang kita ya, orang Melayu zaman-zaman dulu. Kalau ada barang kemas, dia kata kalau nak bagi dia naik balik seri, kita gunakan rendaman air asam jawa. Rendamkan pada air asam jawa ni paling kurang adalah 6 jam. Kadang-kadang orang selalu buat adalah semalaman. Kemudian bila dah rendam, ambil balik kita punya barang kemas tu dan kita beruskan dengan perlahan-lahan terhadap barang kemas tersebut dan kemudian bilas dengan air dan anda akan lihat bahawa barang kemas anda berkilauan semula. Alright. Dan sekarang ni adalah bonus yang terakhir yang ingin saya kongsikan, iaitu yang ini cucian profesional. Untuk cucian profesional ni, ianya adalah jika ya anda bimbang untuk mencuci barang kemas anda sendiri di rumah dan anda lebih selesa memberikan kepada pakar yang untuk mencuci, ianya adalah sangat-sangat bagus. Kerana kalau dekat dalam kedai emas yang tertentu ya, bukan semua kedai emas yang memberikan servis untuk cuci ni, dia mempunyai alat yang khas dan dia akan ada getaran, dia ada chemical yang digunakan dan dia akan letakkan barang kemas kita dan barang kemas kita tu akan dibersihkan dan semua kotoran-kotoran tersebut akan terkeluar daripada barang kemas anda. Dan anda juga boleh
semak ya dengan kedai emas yang anda hantar untuk cuci tu. Kadang-kadang mereka juga ada menyediakan package-package untuk ada solution untuk pembersihan barang kemas yang khas untuk barang kemas yang dikeluarkan oleh mereka. Jadi katakanlah dia ada macam brand, dia akan kata okey, yang ini you letak 5 drop dalam satu air satu gelas dan you rendamkan. Yang ini contoh-contoh. Pasal saya pernah gunakan, jadi saya memang lihat memang terdapat perbezaan apabila menggunakan cucian yang profesional ini. Tetapi kena dapatkan maklumat yang lebih lengkap apabila menggunakan bahan chemical yang dicadangkan oleh pihak profesional ini. Kerana selalunya mereka menggunakan chemical yang lebih kuat. Jadi kita kena tahu cara yang lebih teliti. Kalau katakanlah kita buat pembelian solution tersebut dan kita nak buat dekat rumah, kita kena ingat bagaimana cara untuk cucian tersebut. Adalah lebih selamat jika anda memang tak tahu nak buat, kadang-kadang ingat lupa sama ada nak cuci macam mana, anda boleh hantar kepada mereka untuk cucian. Jadi saya pun dah lama dah tak hantar cucian untuk barang kemas saya, tapi saya tak pasti berapa kos dia sekarang ni. Tapi setahu saya kos untuk cucian barang kemas oleh pihak profesional ianya adalah bergantung kepada kedai. Kerana saya pernah lihat, saya pernah survey harga, setiap kedai memberikan harga yang berbeza untuk servis cucian barang kemas anda. Jadi anda boleh dapatkan maklumat lanjut daripada kedai barang kemas yang anda pergi, dan anda juga boleh cuba tanya kalau mereka menyediakan package ya. Kalau katakanlah buat cucian, dia you dah akan dapat solution untuk cucian, dan dia juga boleh memberikan nasihat boleh buat cucian jika anda kerap pakai barang kemas 24 jam 7 hari seminggu anda memang pakai barang kemas, berapa frequent untuk anda patut cuci barang kemas anda supaya ianya sentiasa bersinar apabila anda memakainya. Okey, itu adalah sekarang ni 5 tips utama untuk cucian barang kemas supaya berkilau dan anda boleh beraya dengan lebih bergaya dengan barang kemas yang berkilau, dan tambahan 4 bonus kepada anda. Jadi semuanya hari ini adalah 9 tips untuk anda cuba. Jika anda rasa anda nak kongsikan dengan kami apakah selepas anda dah buat, anda nak bagi tahu berjaya ataupun tak berjaya, boleh kongsikan dengan kami, kongsikan gambar, kongsikan video apa yang anda dah buat untuk cucian tersebut, dan kita boleh kongsikan pengalaman dengan lebih ramai orang lagi. Okey, baiklah, sekarang ini adalah masa untuk promosi. Saya suka nak memberikan kepada anda maklumat berkenaan promosi barang kemas di PG Jewel. Okey, harga barang kemas 1 gram 916 di PG Jewel sekarang ni adalah RM230 sahaja per gram. Dan untuk pembelian barang kemas di PG Jewel, anda boleh menggunakan kod kupon hari ini iaitu LUV561. Saya ulang, LUV561, dan anda akan mendapat diskaun sebanyak 1% untuk semua pembelian barang kemas di PG Jewel. PG Jewel sangat-sangat bermurah hati kepada anda. Anda boleh membuat bayaran bulanan sehingga 6 bulan, dan anda juga boleh melihat pelbagai reka bentuk terkini untuk barang kemas bersama dengan PG Jewel. Sempena hari ini adalah hari ibu. Anda boleh membuat belian bersama-sama dengan ibu anda secara online saja untuk mendapatkan barang kemas yang berkualiti daripada PG Jewel. Okey, baiklah, sekarang ni saya nak kongsikan pula dengan anda promosi bersama Public Gold, dan saya nak panggil Yunus untuk bersama-sama dengan saya sekarang ini. Okey. Okey, seperti yang sedia maklum, kami masih lagi menjalankan kempen untuk akaun simpanan junior bagi anak-anak kita yang dapat duit raya ini. Okey, kita boleh simpan duit raya anak sebagai simpanan emas untuk kita jadikan dana pendidikan anak-anak kita bila mereka ingin melanjutkan pelajaran
nanti ke universiti atau institusi pengajian tinggi selepas habis persekolahan. Okey. Untuk hari ini 1 gram emas di akaun simpanan Gap adalah 265 1 gram, ataupun anda boleh mulakan simpanan bagi anak-anak ini adalah minimum RM100. Okey, kita mulakan simpanan anak-anak bermula dengan duit raya pada tahun ini. Okey, dan kita juga ada promosi untuk gold bar, 5 gram gold bar dengan bayaran selama 10 bulan, iaitu serendah bayaran bulan pertama adalah RM170 dan bulan seterusnya RM165 sehingga bulan ke-10, dan bulan ke-10 itu anda akan memperolehi gold bar 5 gram yang anda tempah itu. Okey, selain 5 gram gold bar, kita juga ada promosi untuk 10 gram gold bar dan juga bayaran selama 10 bulan, dan harga seperti tertera di dalam poster yang kami sediakan ini. Dan sekiranya anda memerlukan khidmat nasihat dan bantuan untuk membuat simpanan dan juga pelaburan bersama Public Gold, jangan segan dan jangan malu untuk hubungi kami di talian WhatsApp 012 20 70 696. Saya ulangi 012 2070 696. Kami sedia memberikan hikmat, nasihat dan bimbingan secara percuma untuk anda semua. Saadia, ada lagi apa perkara yang ingin dikongsikan? Anda boleh lihat di bahagian komen ini, Yunus ada kongsikan link jika anda hendak buat pendaftaran sendiri, dan jika anda memerlukan sebarang maklumat lanjut, terdapat banyak perkongsian kami di media sosial, termasuklah di YouTube, di Telegram, di Instagram, dan anda boleh follow kami rapat-rapat di Facebook page ini kerana terdapat banyak perkongsian yang kami kongsikan berkenai dengan pengalaman kami, pengalaman orang lain mengenai simpanan emas demi masa depan anda juga. Okey, baiklah, ini adalah siri untuk berkenaan dengan PG Mall, sebab itulah kita membuat perkhususan untuk berkenaan dengan tips barang kemas. InsyaAllah kita akan dengar lagi tips-tips yang menarik berkenaan dengan barang kemas pada masa-masa yang akan datang. Jangan lupa untuk tonton kami lagi 2 hari sebelum Hari Raya ini. Kita akan buat FB Live lagi untuk kita berkongsikan maklumat yang terkini dan menarik untuk anda bersama dengan Public Gold dan juga PG Mall. Itu saja daripada kami berdua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menonton video kami, dan saya Saadia, saya Yunus, mengucapkan selamat Hari Ibu, selamat berbuka puasa, salam Ramadan dan Assalamualaikum. Bye.